Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kamilah yang hanya boleh menghidupkan sesuatu yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan kesan-kesan daripada apa yang mereka kerjakan, dan segalanya telah kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Terima kasih kepada pengurusi majlis, terima kasih kepada Tuan Nazir dan seluruh jawatankuasa Masjid Teras Jernang yang terus memberikan kepercayaan kepada saya untuk siri yang kedua, Ibrah Surah Yasin. Seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat yang sudi hadir di malam Jumaat ini untuk mendengar lebih kurang 1 jam 15 minit perkongsian tadabbur Surah Yasin siri yang kedua. Dalam siri yang pertama minggu lepas, kita telah berbicara mengenai Surah Yasin, surah dakwah. Kita melihat beberapa ayat dalam surah Yasin yang mengajar kita supaya sentiasa sedaya upaya menyelamatkan orang lain daripada terkena percikan api neraka. Jangan biarkan hanya kita sahaja menjadi muslim, cuba sedaya upaya untuk sampaikan Islam sebagaimana sifat dan sikap lelaki dari hujung kota yang telah disebutkan dalam ayat 20 surah Yasin. Jadi apa yang telah saya bentangkan pada minggu lepas kebetulan ada dalam buku saya di bawah teduhan kisah-kisah Al-Quran, yang mungkin kalangan ibu-ibu dan ayah-ayah sudah memiliki buku tersebut. So, salah satu bab yang saya tulis dalam buku tersebut adalah mengenai apa yang saya bentangkan pada minggu lepas, mengenai sifat dakwah yang telah dilakukan oleh lelaki dari hujung kota yang perlu kita teladani. Malam ni saya akan berkongsi dengan ayah ibu semua 8 perkara yang perlu kita prihatin daripada surah Yasin. Ada 8 isu penting dari surah Yasin yang perlu kita ambil berat setiap kali malam Jumaat kita bertemu dengan surah Yasin. Surah yang diturunkan Allah Azza wa Jalla di Makkah sebelum Nabi berhijrah, lebih kurang tahun yang ke-10, tahun yang ke-11 kenabian, dan mempunyai 83 ayat. Jadi dalam tempos 1 jam 15 minit ni saya minta izin untuk berkongsi 8 poin penting yang ayah ibu akan temui isu-isu ini disentuh dengan serius oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin. Yang pertama sekali, apa sebab surah ini bermula daripada huruf, iaitulah 2 huruf, ya dan sin. Di dalam Al-Quran ada surah-surah yang bermula dengan huruf-huruf seperti ini, iaitulah huruf-huruf yang darinya Al-Quran dibentuk, iaitulah Al-Quran yang turun dalam bahasa Arab. Jadi bila bunyi bahasa Arab, ia tidak boleh lari daripada huruf-huruf seperti alif, seperti lam, seperti mim, alif lam mim, kaf, huruf bahasa Arab, ha, ya, ain, sad, nun, huruf bahasa Arab, qaf, huruf bahasa Arab, ya dan sin pun termasuk daripada huruf-huruf untuk membentuk sesuatu perkataan di dalam bahasa Arab, dan Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Tapi yang saya nak kongsikan malam ini, apa yang disebutkan oleh para ulama kita, apa yang menjadi sebab surah
surah tertentu di dalam Al-Quran bermula daripada huruf-huruf muqatta'ah. Jadi ini adalah huruf-huruf yang disebut muqatta'ah, huruf-huruf yang ayah ibu tak boleh cantumkan jadi kalimat. Yasin tak boleh baca yes, tak boleh. Dia kena ya, dia kena sin. Alif lam mim tak boleh alam, tak boleh alim, dia kena alif lam mim, mesti dibaca secara terputus. Ini maksud muqatta'ah. Jadi para ulama kita seperti As-Suyuti rahimahullah berkata, bila Quran, bila surah mula dengan huruf-huruf macam ni, ia menunjukkan Al-Quran adalah kitab yang agung. Dalam Quran ada 29 surah mula dengan huruf-huruf macam ni, ayah ibu. Dalam Quran kita ni ada 29 daripada 114 surah yang mana Allah jadikan ayat pertamanya adalah ayat yang kita tak tahu maknanya apa, yang kita kata wallahu a'lam, wallahu a'lamu bihaqiqatil marad min kalamih, kita kata begitu. Hanya Allah lebih mengetahui apa makna Yasin sebenarnya, sebab kita tak tahu apa maknanya. Tetapi yang pasti segelintir ulama kata ia menyebut mengenai Al-Quran adalah kitab yang berbeza daripada mana-mana kitab karangan manusia. Jadi bila Quran tu mula dengan huruf alif lam mim ataupun Yasin, makna fahamlah tuan-tuan, cerita paling banyak nak sebut dalam surah tu adalah mengenai tolong jangan samakan Quran dengan buku-buku lain. Kitab dalam bahasa Arab ni banyak. Kitab fiqh kita dalam bahasa Arab, kitab tasawuf dalam bahasa Arab, kitab macam-macam kitab dalam bahasa Arab. Tapi jangan samakan Quran dengan mana-mana kitab, kerana Quran adalah kalam Allah. Kitab dalam bahasa Arab, fiqh mungkin, tasawuf mungkin, sirah mungkin, karangan manusia yang ditulis kerana menghuraikan ayat-ayat Quran, kan? Tetapi barang diingat, walaupun ia kitab karangan para ulama menghuraikan Quran, seperti tafsir bukan Quran. Tafsir Quran, tafsir ada kekurangan kan? Pendapat para ulama boleh jadi diterima atau tidak diterima oleh segelintir ulama yang lain. Berapa banyak di dalam sesuatu ayat para ulama berbeza pendapat. Tetapi Quran tiada kecacatan. Quran adalah kalam Allah yang maha sempurna. Jadi bila Quran ni mula dengan huruf-huruf macam ni, maka fahamlah kita yang pertama sekali malam ni daripada 8 perkara, Al-Quran, surah Yasin menceritakan tentang keagungan Al-Quran. Boleh faham benda tu kan? Jadi kalau ayah ibu jumpa surah mula dengan huruf nun, ada surah nun tak dalam Quran? Ada. Kalau ayah ibu jumpa surah mula dengan huruf kita baca esok subuh, alif lam mim, tanzilul kitab la raiba fih. Lagi apa lagi? Malam tadi ataupun malam ni kita baca surah Yasin. Jadi ingat terus malam ni saya bagi tips. Kalau Quran tu mula dengan huruf-huruf seperti ini, ada berapa surah tadi ayah ibu? 29. Maka fahamlah Allah nak cerita banyak dalam surah ni, kata As-Suyuti, mengenai keagungan Quran. Keagungan Quran. Tapi masalahnya sekarang, apa maksud keagungan Quran? Okey, tuan-tuan mungkin akan kata pemimpin ini agung, maka undilah dia, katakan. Begitu. Jadi apa maksud pemimpin yang agung? Maknanya pemimpin itu telah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain kepada anda. Maka kita letakkan gelaran agung kepadanya, pahlawan agung ataupun ulama yang agung, kerana dia telah melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh orang lain. Jadi Quran bila disebut agung, maknanya dia menyampaikan sesuatu yang tidak mampu disampaikan oleh buku-buku catatan manusia. Apa dia? Jadi para ulama kita menyiasat, melakukan tadabbur, mengkaji surah Yasin, lalu mereka berkata,
antara perkara yang menyebabkan surah Yasin ini agung dan Al-Quranil Hakim agung, kerana ia membentangkan sesuatu yang belum berlaku. Ia membentangkan sesuatu yang belum berlaku tetapi pasti akan berlaku. Berapa banyak manusia boleh menyebut tentang perkara-perkara di masa depan, tapi fantasi, imajinasi, khayalan, benda orang Kelantan kata pelawak, ia hanya imajinasi. Berapa banyak novel-novel yang anak-anak kita baca menceritakan tentang pengalaman seorang di tahun 2030, pengembaraan seseorang di planet asing, tapi itu namanya fantasi, bukan realiti. Quran bila bercerita tentang sesuatu yang tidak berlaku di bumi tetapi berlaku di syurga, seperti Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat 65, hari ini kami tutup mulut mereka sementara tangan mereka akan berkata-kata dengan kami, dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini bukan berlaku kat bumi, tuan-tuan, tetapi adakah fantasi? Ia realiti. Ia disebut sebagai haqqul yaqin. Ia pasti akan berlaku. Cerita mulut tak boleh nak kecek ni, benda dah berlaku ke tuan-tuan? Benda belum berlaku tetapi pasti akan berlaku. Jadi hebatnya Quran, agungnya Quran, hebatnya surah Yasin, kerana ia menceritakan tentang isi kandungan surah ini, bercerita tentang sesuatu yang belum anda nampak tetapi anda pasti akan nampak, sesuatu yang belum berlaku tetapi pasti akan berlaku. Jadi antara perkara yang ditemui oleh para ulama kita, mereka mendapati surah Yasin daripada awal sampai ke akhir bercerita mengenai lepas mati hidup balik. Inilah mesej yang konsisten daripada awal sampai ke hujung surah Yasin. Baik, kita ambil daripada awal satu ayat dan kita ambil daripada akhir satu ayat sebagai bukti apa yang para ulama nyatakan ini. Ayat 12 adalah permulaan surah Yasin. Ia menceritakan Allah sahaja boleh menghidupkan sesuatu yang mati, dan itulah ayat yang saya bacakan tadi. Inna nahnu nuhyil mauta, hanya kami boleh menghidupkan sesuatu yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan bila kamu hidup lepas kamu mati, kamu akan diberikan kitab yang di dalamnya tercatat segala perkara yang kamu lakukan dan kesan daripada perbuatan yang kamu lakukan. Beri perhatian ya, surah Yasin menyebut naktubu ma qaddamu, kami catat segala yang kamu telah lakukan, dan kami juga catat kesan apa yang kamu lakukan kepada orang lain. Bulatkan perkataan wa atharahum. Saya gerun dengan ayat ini hanya kerana adanya wa atharahum, iaitulah kesan perbuatan. Saya akan huraikan sebentar lagi tuan-tuan apa makna athar. Tetapi ayat ini menceritakan lepas mati hidup balik. Percaya tak percaya itu masalah kita. Perumpamaannya begini, kita tengok TV sekarang, ada berita ramalan cuaca ya, tiba-tiba pemberita mengumumkan hujan lebat luar biasa akan menimpa Bangi pada 9 Mei. 9 Mei akan berlaku hujan lebat luar biasa punya berat, hujan lebat tersebut. Jadi tuan-tuan bila dengar berita tu marah, kita nak keluar mengundi tarikh tu kan. Apa tutup TV tu? Ada pula menyusahkan kita hari mengundi. Kita pun memerintahkan anak untuk menutup TV hanya kerana tidak suka dengan berita tersebut, kerana memberitahu 9 Mei adalah hari hujan lebat. Adakah dengan menutup TV mengubah fakta berita tu akan berlaku? Ni fakta yang saya buat-buat lah ni tuan-tuan, jangan percaya pula. Saya nak kata contoh, kalau pemberita kata 9 Mei hujan lebat luar biasa akan datang ke Lembah Kelang, khususnya Bangi, tuan-tuan mungkin marah. Mana boleh kita nak mengundi? Tetapi kita menutup TV mengubah ke realiti,
menyuruh anak tutup TV itu kerana ayah tak nak dengar berita-berita macam ni. Apa berita macam ni menyusahkan hidup kita je. Dia tak mengubah kalau ia sudah benar-benar akan berlaku. Jadi ini masalah kita, bukan masalah apa yang nak disampaikan. Nabi menyampaikan benda yang benar. Yang tak nak dengar tu ada masalah. Yang tak nak dengar tu ada masalah. Nabi menyampaikan benda akan berlaku bukan pada 9 Mei. Nabi menyampaikan benda akan berlaku nanti. So kalau kamu tak nak dengar, walaupun kamu tutup telinga, kamu perintahkan anak kamu untuk kacau Rasulullah ketika dia menyampaikan Quran, kita perintahkan anak-anak untuk kacau Rasulullah sebagaimana dilakukan oleh segelintir orang Quraisy. Mereka mendatangkan wanita-wanita untuk nyanyi semasa Nabi menyampaikan Quran tentang berita-berita masa depan. Dia tak boleh mengubah realiti berita tu. Ya pasti akan berlaku. Masalahnya kamu yang tak nak dengar. Kamu yang tak nak dengar, wahai Quraisy. Jadi boleh nampak perumpamaan tu tuan-tuan. Jadi surah Yasin berakhir, tuan-tuan dapat lihat ya, pada ayat 81. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ. Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi daripada tiada kepada ada? Maka sesungguhnya dia juga mampu menciptakan semula jasad mereka yang sudah hancur. Nah, bukankah ayat 81 ini mengukuhkan apa yang disebut di awal surah ayat 12? Surah Yasin pun bermula dengan cerita tentang orang mati hidup balik. Dan bila mereka hidup balik, mereka terkejut, mereka dihisap, dan mereka terkejut. Kesudahan pengadilan mereka adalah waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Surah Yasin bermula dengan suatu ayat yang sangat menggerunkan, iaitulah panorama mereka yang diazab di dalam neraka. Walaupun perit mereka kena pukul, walaupun sakit mereka kena belasah, walaupun sakit dan pedih mereka kena torture, tetapi mereka tidak diberikan kematian. Mereka bunuh diri, mereka tak boleh mati. Kekallah mereka di dalam neraka, na'udzubillah. Jadi tuan-tuan nampak ya, daripada awal hingga ke hujung surah Yasin, Allah menunjukkan kehebatan Quran, keagungan Quran, menyampaikan tentang berita yang pasti akan berlaku. Lepas kamu mati, kamu akan hidup balik. Cuba lihat daripada awal hingga ke akhir. Saya akan bawa tuan-tuan perlahan-lahan macam mana 83 ayat ni tak keluar daripada objektif. Objektif surah ini para ulama sebut salah satunya adalah untuk menegaskan Maliki Yaumiddin. Kita duk baca 17 kali tu. Ya Allah, aku akan berdepan dengan kau wahai Allah. Engkau pada hari itu pemilik hari pembalasan. Apa tafsiran ayat ni? 17 kali kita duk baca. Maka salah satu surah yang mentafsirkan ayat ini adalah surah Yasin, supaya tuan-tuan lebih khusyuk dalam salat, tuan-tuan ada gambaran dalam salat bila membaca Maliki Yaumiddin. Surah Yasin tak wajib baca dalam salat, tapi yang wajib baca surah Al-Fatihah. Tetapi 113 surah lepas Fatihah adalah 113 surah yang mentafsirkan salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Jadi Maliki Yaumiddin apa maknanya? Maka Allah jelaskan dalam surah Yasin, hari itu adalah hari kamu akan hidup semula selepas kamu mati. Dan Allah Ta'ala sebut di dalam surah Yasin cerita mengenai 3 orang Rasul. Masih ingat? Kaum mereka memberikan ancaman, kalau kau buka mulut lagi, kami akan baling batu kepada korang. Tetapi matikah para Rasul? Tuan-tuan jawab sendiri bila baca Yasin malam Jumaat. Saya nak tanya, adakah 3 orang Rasul ini bila diancam bunuh, la illam yantahu, maaf, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim, mereka memberikan ancaman kepada 3 orang Rasul, kau buka mulut, kami akan rejam kamu sampai mati. Soalan saya adalah, adakah para Rasul ini menutup mulut akhirnya kerana takut? Mereka tidak menutup mulut. Mereka terus menyampaikan apa yang Allah perintahkan, iaitulah azab is coming. Azab is coming. Tolong percaya kepada Allah yang Esa, tinggalkan penyembahan berhala. Adakah 3 orang Rasul ini mati dibunuh? Tak. Jadi kita dapat pelajari satu perkara di sini. Allah bila memutuskan 3 orang ni tak akan mati,
maka seluruh dunia atau konspirasi ke atas mereka tidak akan mampu menimpulkan mudarat kepada mereka walau sedikit. Anda 3 orang saja berdepan dengan satu negara yang mahu membunuh anda. Kalau Allah kata kun fayakun, hidup, hiduplah. Tak ada orang boleh apa-apakan Nabi Ibrahim, meskipun rejim Namrud mahu membunuhnya dan menghumbannya ke dalam api. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin. Kalau Allah kata 3 orang rasul ni Allah punya takdir kepada mereka hidup, maka seluruh dunia mengatur konspirasi memang 3 rasul ini takkan mati. Dan terbukti dakwah mereka daripada Korea telah tular viral menjadi Madinah. Lepas tu saya huraikan minggu lepas kenapa wadrib lahum mathalan ashabal qaryah tiba-tiba waja'a min aqsal Madinah dan bukannya waja'a min aqsal qaryah. Ini menunjukkan 3 orang rasul, regardless apa orang kata, mereka meneruskan dakwah mereka. Allah berikan kepada mereka ismah. Ismah ni tahu tak tuan-tuan? Allah pelihara jasad mereka daripada kematian. Selagi tugas tak selesai, kau teruskan perjuangan, aku jamin nyawa kamu tidak akan boleh diapa-apakan oleh sesiapa. Maka dakwah mereka daripada sekecil-kecil Korea, saya bahasakan minggu lepas untuk lebih mudah faham, seperti Dun. Korea ini seperti Dun, tetapi Madinah seperti parlimen. Ia sudah merebak, ia sudah besar. Maknanya para rasul ni terus melakukan kerja mereka kerana Allah pelihara nyawa mereka. Tengok, kalau Allah Ta'ala decide mati, maka matilah lelaki dari hujung kota. Tahu kan, lelaki ni mati kan, tapi rasul hidup. Lelaki ini menerusi ayat 26 menunjukkan isyarat beliau telah mati dibunuh. So hidup mati di tangan Allah. Dan menakjubkan, anda baca surah Yasin, lelaki ini ceritanya setakat mati sahajakah? And then tak ada apa-apa cerita dia mati syahid. Tak. Menakjubkan, Allah paparkan lepas dia mati, dia hidup balik. Subhanallah. Lelaki yang sama, ayat 25, mati dibunuh ketika berkata, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Tolong dengar, aku nak wayak ni, aku beriman kepada Tuhan korang. Kamu nak percaya, kamu tidak percaya, I'm doing my best untuk meyakinkan kamu, tolong jangan adakan sekutu kepada Allah. Kalau kamu tak nak dengar, aku sudah menyampaikan. Tiba-tiba ayat 26, lelaki ni macam hidup balik. Lepas kena pukul, kena belasah. Ini menunjukkan Allah masih menceritakan lepas mati hidup balik. Inna nahnu nuhyil mauta. Dan bila lelaki ni hidup balik, dia bukan hidup di alam dunia, dia hidup di alam lain. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kau sangka orang mati dibunuh di medan perang atau mati syahid seperti ini, mereka mati zahir nampak mati, duduk dalam liang lahat, bilik yang kecil, tak ada teman, tak ada penghawa dingin. Tapi yang kau lihat itu mata kasar. Yang kau tak nampak adalah haqqul yakin. Sebenarnya mereka sedang berada di alam yang begitu membahagiakan. Lelaki ini hidup dan melihat syurga di alam barzakh. Kemudian tuan-tuan lihat muka surat yang ketiga surah Yasin, wa ayatul lahum wa ayatul lahum wa ayatul lahum. 3 kali wa ayatul lahum berbicara mengenai mati hidup balik. Perasan tak? Wa ayatul lahum yang pertama adalah ayat 33. Apa yang mati Allah hidup balik? Tanah, yakni tumbuh-tumbuhan. Tanah tu mati, tapi Allah datangkan hujan, tanah tu hidup balik. Maknanya depan mata kamu adanya tanah-tanah yang dahulu mati. Sekarang di sekeliling Masjid Teras Jernang ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Depan mata kita ada bukti kehidupan selepas kematian. Kalau Allah boleh hidupkan tumbuh-tumbuhan itu daripada mati, Allah yang sama boleh hidupkan kita lepas kita mati. Tanda-tanda kebesaran Allah ni
Tak perlu tunggu pokok tu rukuk ke tidak. Pokok tu tak rukuk pun seorang mukmin yang mengkaji akan berkata Allahu Akbar. Wa ayatul lahum, yang kedua, ayah ibu yang saya sayangi, adalah ayat 37. Cerita pasal malam. Okey, malam apa kita buat tuan-tuan? Sekejap lagi pukul 10, pukul 11. Apa kita buat? Kita tidur. Allah jadikan malam untuk kita tidur. Tidur ni apa? Dalam bahasa suratul An'am, wafat. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih Allah, kau hidupkan kami balik lepas kami mati. Nabi menggunakan tidur sebagai mati. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar. Kami cabut siang daripada malam supaya kamu dapat mengambil rehat. Jadi tidur adalah peringatan kepada kita, ia adalah mati. Siapa hidupkan kita pukul 6 pagi esok? Kita mati sebenarnya. Tidur tu latihan untuk mati. Orang panggil tidur mati. Latihan untuk mati lah. Tapi esok pagi siapa yang bangunkan kita? Bukan jam loceng, bukan isteri, bukan suami. Itu asbab. Yang mengembalikan roh itu ke tubuh kita adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Wa ayatul lahum, yang ketiga, adalah cerita pasal sekumpulan mereka yang berada di atas bahtera penuh dengan bagasi kerana tak boleh hidup di tempat lama. Mereka perlu berhijrah pergi ke negara lain. Segelintir ulama kata ayat ini merujuk kepada kaum Nabi Nuh yang beriman, berada di atas bahtera. Mereka kena naik atas bahtera itu kalau mahu terus hidup. Kerana orang yang tak duduk di atas bahtera, kun fayakun, adalah mati. Iaitulah kaum Nabi Nuh yang tidak beriman. Subhanallah. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Ayat 41. Kalau mengikut logik, bila bagasi penuh atas kapal, bila penumpang penuh atas kapal, logik kata tenggelam. Bahtera Nabi Nuh antara contoh. Bagasi penuh, penuh pula dengan binatang-binatang, penuh pula dengan orang-orang beriman. Allah sebut al-fulkil mashhun. Fulkil mashhun. Mashhun ni maknanya tak ada tempat nak duduk, tuan-tuan. Masjid kita sekarang ni bukan mashhun, tetapi bila penuh ramai orang kerana para ulama datang beri kuliah, maka anda boleh kata mashhun. Tak ada tempat nak duduk, penuh. So bila kapal penuh muatan, ia disebut mashhun. Maka logik kata boleh tenggelam. Sebab tu bila nak naik kapal terbang pun ada peraturan, tak boleh lebih bagasi. Tapi siapa yang selamatkan mereka di atas bahtera tersebut meskipun penuh dengan muatan? Wa ayatul lahum anna hamalna, kami, inna nahnu nuhyil mauta. Kemudian surah Yasin di penghujung-hujungnya bercerita mengenai fakta-fakta bila kita mati, kita hidup balik, apa kita akan lihat. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman. Ayat 52. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami daripada tidur kami tadi? Sesungguhnya janji yang Maha Pengasih telah berlaku, benarlah para rasul. Nah, ini kehidupan selepas kematian. Ayat 55, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Cerita mengenai ahli syurga yang dulu mati, sekarang hidup balik. Allah tidak panjangkan hisab mereka. Mereka terus dihantar sebagai VVIP, para malaikat escort untuk pergi ke syurga. Kemudian Allah cerita pula di hujung-hujung surah Yasin, liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ayat 70 yang bermakna dia
yakni Rasulullah, yang tidak boleh bersyair. Wa ma 'allamnahu sya'ra. Dia di sini menunjukkan Nabi tu dah jauh daripada kita. Nabi jauh dari sudut tempat. Kita dekat Bangi, Nabi dekat Madinah jauh. Nak pergi kena naik kapal terbang. Dan dia di sini juga bermakna jauh dari sudut zaman. Kita 2018, Nabi tahun 1400 yang lepas. Jadi jauh ya Nabi SAW. Surah Yasin nak bagi tahu, kau akan hidup di zaman Nabi terlalu jauh dari sudut zaman dan dari sudut lokasi. Tapi teruskan kamu committed dengan apa yang Nabi ajar dan apa yang Nabi tinggalkan. Iaitulah Nabi dia. Kata ganti nama ketiga kan dia. Kalau kamu kata ganti nama kedua. Tapi surah Yasin di akhir-akhirnya menunjukkan Nabi itu sudah jauh. Tetapi kamu jangan jauh daripada apa yang Nabi tinggalkan. Maka Nabi, tugas Nabi dan tugas mereka yang meneruskan perjuangan Nabi adalah liundira, beri peringatan daripada Quran sesiapa yang masih lagi hidup. Surah Yasin untuk orang hidup, bukan sekadar untuk orang mati. Ayat 70, liundira man kana hayyan. Liundira man kana hayyan. Hayyan di sini ada dua makna. Satu makna fizikal, satu makna metafizikal. Ini para ulama kita mentafsirkan. Fizikal maknanya untuk kamu beri peringatan kepada segala yang hidup. Selagi mereka masih hidup, walaupun mereka lawan Islam, teruskan memberikan dakwah kepada mereka. Jangan bermusuh dengan mereka. Kau tak tahu apa dalam hati manusia. Kau tak tahu macam mana kesudahan kehidupannya. Maka tugas kamu hanyalah sampaikan sahaja. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Teruskan menyampaikan. Hayyan yang kedua bermakna sesuatu yang bernama hati yang mati hidup. So kau hanya akan beri peringatan kepada mereka yang ada hati nak dengar. Yang tak ada hati ni, hati mereka mati, memang mereka laqad haqqal qawlu ala akthar. Mereka memang tak akan dengar. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Kau beri peringatan, kau tak beri peringatan, sama saja mereka ini, dan jumlah mereka sangat ramai. Kerana hati mereka mati. Tetapi jangan kau menganggap semua orang begitu. Ya benar majoriti melawanmu wahai Rasulullah, tetapi ada segelintir man kana hayyan, hati mereka ada kehidupan, hati mereka masih ada kelembutan, mereka masih sudi hadir ke masjid dan surau. Maka berikan peringatan dengan lunak kepada mereka. Dan surah Yasin berakhir tuan-tuan dengan cerita mengenai manusia ni nak hidup, dia perlu makan, dia perlu minum, betul kan? Kalau tak ada makanan, kalau tak ada minuman, macam mana nak hidup? Antara cara makanan, antara bentuk makanan adalah Allah tundukkan binatang-binatang berkaki empat, disebut sebagai an'am. An'am ni binatang berkaki empat. Allah tundukkan lembu, Allah tundukkan unta, Allah tundukkan kambing supaya engkau boleh hidup. Kenapa tak bersyukur? Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Dan akhir daripada ayat tersebut, walahum fiha manafi'u wa masharib wa afala yashkurun. Aku beri kepada kamu rezeki supaya kamu boleh hidup lepas kamu, supaya kamu tak mati kerana kebuluran. Tapi sampai hati kamu tidak bersyukur kepada Tuhan. Akhir sekali surah Yasin berakhir dengan wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Ayat 78. Iaitulah dialah Allah, maaf, dan dia, yakni yang kafir tadi, membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal usul kejadiannya. Dia berkata, siapa yang boleh menghidupkan tulang-tulang ini selepas menjadi debu? Jadi daripada awal sampai hujung surah konsisten Allah berbicara mengenai kehidupan selepas kematian. Sesuatu yang mati akan dihidupkan. Harapnya tuan-tuan puan-puan boleh nampak ya indahnya. Sebab tu surah ini bermula dengan wal Qur'anil Hakim. Hakim ni tuan-tuan, dia ada tiga makna. Saya nak sebut dua sahaja sebab ada kaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Hakim yang pertama maknanya hakim. Hakim ni maknanya judge, menjatuhkan hukuman. So bila judge dah ketuk tukul, merayulah macam mana sekalipun, memang tidak boleh diubah.
9 Mei rakyat Malaysia kena mengundi, ketuk tukul, jadinya kita tak ada pilihan kena mengundi tarikh tu juga. Hari Rabu sekalipun pada pandailah uruskan cuti walaupun flight beribu-ribu ringgit Malaysia. Buat macam mana? Dah SPR ada kelebihan itu. SPR ada kehakiman, maknanya authority. Dia ada authority tersebut. Kita boleh merayu, tetapi belum tentu berjaya, usah diharap. Hakim maknanya dia memutuskan keputusan yang tidak boleh dirayu. Dalam surah Yasin penuh dengan keputusan-keputusan Allah. Allah kata, kaum yang telah bunuh lelaki ini aku musnahkan. Musnah tak mereka? Musnah. Tidak boleh dirayu oleh kaum ini. Ya hasratan 'alal 'ibad. Malangnya hamba-hamba ini. Mereka tidak pernah mengambil peringatan daripada Rasul berkata berkali-kali, azab is coming, azab is coming. Tapi mereka tak nak percaya. Jadi Allah dah buat satu keputusan, wala yakhafu 'uqba. Tidak pernah review balik keputusannya, karena Allah Maha Adil dalam keputusannya. Seperti kalau tubuh kita ni tuan-tuan, ada yang sudah rosak, ada bahagian tubuh kita ni sudah rosak kerana kita ditimpa satu penyakit. Doktor kata, tuan minta maaf, kami cadang untuk buang tubuh satu bahagian ni supaya tak merebak. Jadi akhirnya kita terpaksa buang salah satu daripada anggota tubuh supaya kita dapat terus hidup. Maka antara keputusan Allah Azza wa Jalla, batu perkataan Al-Aziz, Al-Aziz agak kerap muncul dalam surah Yasin, Tanzil Al-Aziz, iaitulah zat yang mempunyai izzah, mempunyai authority. Bila dia memutuskan sesuatu, dia adalah hakim yang tidak boleh anda merayu. Iaitulah kaum yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Walaupun 3 orang Rasul aku utuskan, mereka tak nak dengar. 3 orang Rasul ini seperti doktor yang mahu merawat sakit, tetapi mereka tak nak dengar kata-kata doktor ini. Maka Allah memutuskan, sebelum dunia terkena bahaya daripada kaum ini, Allah cantas mereka terlebih dahulu supaya penyakit mereka tidak merebak. Penyakit mereka tidak merebak. Maka mereka mesti ditiadakan dari atas muka bumi. Karena kalau mereka terus berada di atas muka bumi, syirik akan berleluasa. Mereka yang tidak menyembah Allah akan berleluasa. Jadi Allah cantas mereka daripada bumi. Dan ini keputusan Allah. Al-Aziz, Hakim. So faham makna Hakim? Quran turun daripada Allah yang bersifat dan bernama Al-Hakim. Bila Allah kata mulut jangan buka, cubalah berkata-kata di padang mahsyar, memang tak boleh buka mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini keputusan kami adalah mulut tak boleh bercakap. Yang akan berkata-kata adalah tangan kamu. Jadi tuan-tuan, ia adalah keputusan yang anda tak boleh review. Sebab manusia bila ditanya oleh hakim, dia akan beri macam-macam alasan walaupun di padang mahsyar. Jadi Allah tutup mulut kafir ini. Hakim yang kedua bermakna ihkam, sesuatu yang diikat lalu bertautlah ia. Contoh, ni mikrofon saya ni. Mikrofon saya ni saya telah ihkam. Saya telah ikat ke baju saya supaya tidak terpisah. Boleh faham Jadi sesuatu yang terikat dengan ikatan mati, tidak boleh diputuskan lagi, itu namanya ihkam. Dan ia juga membentuk perkataan hakim. Maknanya apa? Setiap ayat di dalam surah Yasin saling ikat mengikat antara satu sama lain. Anda tidak boleh pisah-pisahkan antara ayat-ayat ini kerana ia menyampaikan makna keseluruhan surah ini. Anda tak boleh petik-petik ayat tertentu, nanti anda kemungkinan salah faham. Sebagaimana telah saya selorohkan minggu lepas, ayat 9 ya, menjadi ayat hafazan mamak rempit untuk mengelakkan daripada kena tangkap JBJ. Jadi ini kesan bila petik-petik ayat. Setengah orang baca ayat 9 untuk jadi kebal. Jadi ini dah tak kena dah, ya, dah tak kena dah. Jadi tengoklah Quran, surah-surah ini daripada awal sampai hujung.
barulah kefahaman kita tentang surah ini, apa yang Allah nak sampaikan akan sahih dan benar-benar menyeluruh. Baiklah, yang pertama selesai. Kita azan dulu ke boleh teruskan? So yang pertama tuan-tuan, hikmah Quran mula dengan Yasin. Surah mula dengan Yasin. Okey, ada berapa lagi? Ada 7 poin lagi, boleh kita selesai pukul 9 suku sebagaimana dalam poster. Yang kedua, pengajaran yang perlu kita prihatin daripada surah Yasin, pentingnya keikhlasan niat apabila melakukan sesuatu. Tuan-tuan, kenapa anda datang ke masjid malam ni? Mudah-mudahan semua yang hadir datang kerana dia memilih untuk datang. Dia mahu dengar kuliah mengenai surah Yasin, walau siapa pun yang menyampaikan. Dia mahu supaya Allah lembutkan hatinya dengan mendengar Quran yang dibacakan oleh imam. Tetapi orang yang tak ikhlas macam mana? Orang yang tak ikhlas adalah dia datang kerana disuruh. Saya nak tanya tuan-tuan puan-puan sekalian, lelaki yang berdakwah kepada kaum dalam surah Yasin ni, dia berdakwah kerana dia memilih untuk berdakwahkah, atau kerana disuruh dan dilantik oleh 3 orang rasul ini? Jawab soalan saya. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Ayat 20. Datanglah dari hujung kota itu seorang lelaki dalam keadaan bergegas, dia lalu berkata, wahai kaumku, ikutlah para rasul tersebut. Lelaki ini tiba-tiba dia berkata-kata kepada kaumnya, sedangkan ayat-ayat sebelumnya berbicara mengenai para rasul berbicara kepada kaumnya. Kenapa ayat 20 tiba-tiba para rasul sudah tidak berkata-kata? Yang berkata-kata adalah lelaki ini, lelaki biasa, bukan rasul pun, bukan nabi pun, lelaki biasa. Betul, surah Yasin ni sangat dekat dengan akhir zaman, macam suratul Kahfi. Bahawa suratul Kahfi tak ada cerita rasul kecuali Nabi Musa. Itu pun bukan cerita Nabi Musa mengajar, cerita Nabi Musa belajar dalam suratul Kahfi. Surah Yasin, peranan bukan rasul lebih banyak dipaparkan berbanding peranan 3 orang rasul. Sebab akhir zaman rasul dah tak ada, kita kena main peranan. Jadi tuan-tuan, lelaki ini dia sampaikan dakwah kepada kaumnya kerana disuruhkah atau kerana dia ambil inisiatif? Ikhlas tak ikhlas, nilai kat sini lah. Macam mana nak ikhlas kalau orang suruh? Jadi kita belajar daripada surah Yasin, lelaki ini Allah rakamkan ceritanya, dan nama lelaki ini harum mewangi sampai hari kiamat. Lelaki ini ceritanya akan dikumandangkan sampai hari kiamat kerana ceritanya telah menjadi ayat Allah, ayat Quran. Maka wanginya nama lelaki ini. Kita tak kenal siapa lelaki ini kerana namanya pun Allah tak sebut, lokasi perjuangannya pun Allah tak sebut. Kita tak tahu siapa lelaki ini, tetapi di langit lelaki ini selebriti, lelaki ini popular di sisi penduduk langit. Maka benarlah apa yang Rasulullah kata, antara 4 kelebihan mereka yang mempelajari ayat-ayat Allah, yasluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, adalah wa dzakarahullahu fi man indah. Allah akan sebut nama mereka yang datang masjid Teras Dernang ni hanya untuk belajar mengenai surah Yasin. Allah akan sebut setiap nama-nama yang ikhlas datang. Allah akan sebut nama-nama ini kepada penduduk langit. Walaupun anda tidak dikenali di dunia, anda bukan selebriti di dunia, tetapi di langit, penduduk langit kenal siapa anda. Kata pepatah Arab, kam maghmurun fil ardi masyhurun fis samai. Berapa ramai yang tidak dikenali di bumi, tetapi mereka sangat terkenal di langit. Antara contoh mereka lelaki ini. Kerana lelaki ini ikhlas membantu 3 rasul. 3 rasul ini tidak telefon dia, bro tolong kita orang mahu dibunuh, tolong kami, kecek sepatah, mungkin kau daripada kaum ini. Tak.
Lelaki ini mengambil inisiatif walaupun tidak disuruh oleh para rasul. Bahkan kelihatannya secara zahir lelaki ini tidak pun bertemu dengan para rasul. Dia terus berkata-kata kepada kaumnya. Keikhlasannya ini telah mendapat perhatian Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catatkan apa yang telah dilakukan oleh lelaki ini. Batu kisahnya dipaparkan selepas ayat 12 ini, kisahnya dipaparkan sebagai pembuktian. Allah catat kisah ini dalam kitabnya. Jadi tuan-tuan, bila kita ikhlas melakukan sesuatu, ia besar di sisi Allah walaupun manusia tidak hargai. Imamin mubin, tuan-tuan, ayat 12. Imam, Allah gunakan istilah imam, sedangkan dalam terjemahan anda, dalam kurungan Lauh Mahfuz, maknanya apa? Perkara yang telah anda lakukan, Allah catatkan untuk dipersembahkan di depan nanti, hari di depan nanti. Imam dia duduk depan. Imam dia duduk depan. Imamin mubin. Dan pada hari itu, benda yang akan diberikan kepada kamu akan menerangkan apa yang telah kamu lakukan. Imam, ia belum berlaku, tetapi dia menunggu kamu di depan. Maknanya apa? Keikhlasan kamu membantu dakwah dan perjuangan Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala gazetkan di dalam catatan amal kamu. Jadi jangan kita pandang remeh walaupun dalam sekecil-kecil menjadi jawatan kuasa yang membantu masjid menganjurkan program-program ilmu. Sediakan minuman kepada penceramah, tolong baiki mikrofon jika perlu. Ini benda-benda kecil, manusia tidak pandang, tetapi yang melakukan dengan ikhlas Allah pandang. Dan betapa besarnya kedudukan lelaki ini, Allah Ta'ala sebut, wa ma anzalna ala qaumihi, bulatkan dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa yadullu ala rajul, iaitulah Allah kata, dan setelah dia meninggal kami tidak turunkan walau satu malaikat dari langit untuk memusnahkan kaumnya. Maknanya lelaki ni yang bukan rasul, yang bukan nabi, biasa-biasa je, kaumnya menghinanya, tak pandangnya pun, tiba-tiba mati dibunuh, tak ada satu akhbar pun membuat liputan, tak ada satu orang pun melihat peristiwa kematiannya yang berlaku dengan sangat misteri. Tetapi ada yang memandang dari langit, penduduk langit memandang peristiwa ini. Allah Azza wa Jalla melihat peristiwa ini, lalu Allah kata, kerana lelaki ini mati, aku musnahkan kaum ini. Maknanya apa? Allah musnahkan kaum ini bukan kerana 3 orang rasul, tetapi kerana lelaki yang bukan rasul mati. Besarnya kedudukan lelaki ini walaupun dia bukan rasul, sehingga Allah azab kaum ini kerana dia, bukan kerana 3 orang rasul. 3 orang rasul berdakwah habis-habisan, kaum ini lawan, Allah azab ke tidak? Belum. Tetapi lelaki ini bila berdakwah habis-habisan, mati dibunuh, Allah bertindak. Besarnya kedudukan lelaki ini di sisi Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau satu nyawa pejuang Islam mati, sebenarnya ia besar di sisi Allah. Allah ada rencananya sendiri untuk memusnahkan musuh-musuhnya. Okey, itulah yang kedua, pentingnya keikhlasan niat. Dan satu perkara menarik yang saya janjikan tadi, kenapa Allah kata wa atharahum, iaitulah ayat 12. Tuan-tuan, bila anda lakukan sesuatu dengan ikhlas, anda mungkin tak sedar kesan daripada apa yang anda lakukan. Contoh ya, ini contoh, kalau penceramah menyampaikan kuliah maghrib, datang daripada Aqsal Madinah, datang daripada jauh, sebab saya yakin penceramah-penceramah yang datang ke Masjid Teras Jarnah bukan semuanya datang daripada Selangor. Ada yang datang daripada utara, ada datang daripada selatan, ada yang datang daripada luar negara. Tetapi mereka ikhlas menyampaikan, ya. Kita tak pernah tahu kesan daripada keikhlasan, tidak meminta ganjaran daripada apa yang kita sampaikan. Kita tak pernah tahu. Entah bila kita mati, apa yang kita sampaikan dia rakamkan melalui live,
ataupun YouTube, dan tiba-tiba ada non-Muslim buka YouTube tu, dan dia tercari-cari sebab kenapa aku kena pilih Islam, kerana aku dikelilingi oleh kawan-kawan Muslim, tapi aku tak boleh nak masuk Islam sebab perangai mereka tak begitu baik, dan mereka tertekan video kita bagi kuliah sedangkan kita dah mati. Lalu kerana non-Muslim tersebut terharu dengan syarahan kita tentang ayat-ayat Allah, dia masuk Islam. Dia masuk Islam kerana jatuh hati dengan ayat Quran, bukan sebab tengok orang Islam. Sebab kalau tengok Islam sampai sudah tak masuk Islam, nah, perangai yang jauh daripada Quran, ya, keadaan kita sekarang lah, ya tuan-tuan, di luar sana yang kita kena bantu. Jadi pahala non-Muslim ini masuk Islam terus mengalir ke dalam akaun pahala kita walaupun kita sudah mati. Ini makna athar. Apa yang disebut oleh Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu mithla man amila biha wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan, sehinggalah ke akhir hadis. Atau kama qala, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang baik lalu diikuti oleh orang lain perbuatan yang baik itu, nasihat yang baik itu, maka apa yang orang-orang lakukan hasil daripada apa yang dia sampaikan yang baik, dia akan terus menikmati pahala apa yang dilakukan oleh orang tersebut, dan Allah tidak kurangkan walau sedikit. Subhanallah. Anda semua sudah maklum, bila mati tak ada benda boleh tambah pahala, tak ada benda boleh ringankan dosa, kecuali 3 perkara. Salah satunya apa? Ilmu yang disebarkan dengan ikhlas, sedekah yang diberikan dengan ikhlas, dan doa anak yang ikhlas salih. Jadi tuan-tuan, atharahum, kata Al-Maraghi dalam tafsirnya, Allah tidak akan sia-siakan sedekah yang anda berikan kepada masjid. Allah tidak akan sia-siakan mereka yang terkesan dengan ilmu yang anda sampaikan. Allah tidak akan biarkan kuda-kuda yang anda sedekahkan untuk perjuangan. Ini kata Maraghi. Nak bagi tahu tuan-tuan, jangan fikir singkat bila kita berdakwah. Kita kena ada jiwa besar. InsyaAllah apa yang aku buat dengan ikhlas, ada yang memerhatikan, dan Allah akan hitung kebaikan ini bukan hanya sekadar apa yang aku buat, tetapi apa kesan apa aku buat. Kalau kita buat benda tak baik dan orang lain meneruskan apa yang tak baik punca daripada kita, maka jaga-jaga. Kerana Qabil, kata Nabi SAW, 2 orang anak Adam, salah seorangnya akan terus memikul beban dosa membunuh manusia kerana dia memulakan terlebih dahulu. Iaitulah salah seorang daripada anak Adam yang tuan-tuan kenali sebagai Qabil, kerana dia mulakan dulu. Hati-hati seseorang yang memperkenalkan sesuatu maksiat. Kaum Lut, mereka memperkenalkan, maka sesiapa di hari kemudian melakukan perbuatan liwat, maka kepada mereka juga saham, kerana mereka memperkenalkan dan tidak pernah berkeinginan untuk bertaubat. Boleh nampak ya tuan-tuan betapa kena jaga kesan perbuatan kita. Hari ini zaman media sosial, apa yang kita cakap, apa yang kita tulis akan beri kesan pada orang lain. Jaga-jaga betul-betul. Ittaqullaha fi Facebook. Bila kita tulis something, dia beri kesan pada orang lain. Kesan tu juga dosa pahala daripada apa yang kita tulis, apa yang kita share, juga sampai pada kita. Jadi ini makna athar. Hati-hati ya. Batu dalam suratul Kahfi yang kita juga baca malam Jumaat, alhamdulillah, baca je 2 surah ini mudah-mudahan. fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim. Kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh jadi kecewa, duka cita ke atas segala athar mereka. Athar maknanya tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka menyembah berhala. Kau duka cita, nampaknya mereka tidak mendengar Quran daripadamu dan mereka memilih untuk terus mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Ini disebut athar. Makna siapa yang menyembah berhala, sahamnya akan terus sampai kepada Ibnu Luhai yang disebut-sebut sebagai pengasas berhala di tanah Arab. Jaga-jaga tuan-tuan. Jadi
Suratul Kahfi juga ada sebut fartadda ala atharihima qasasa. Musa telah kembali mengikut jejak-jejaknya untuk mencari Khidir. So apa yang ditinggalkan akan memberikan kesan kepada orang terkemudian. Musa alaihi salam mengikuti semula jejak tapak kakinya untuk menemui kebaikan bersama Khidir. Tetapi permulaan suratul Kahfi athar adalah perkara-perkara buruk yang diwariskan. Tetapi penghujung-hujung suratul Kahfi Allah sebut ada satu lagi jenis athar, iaitulah kebaikan. So daripada kebaikan itu, bila anda follow, anda dapat rahmat Allah, bertemulah dengan Nabi Khidir. Baiklah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah musuh-musuh Allah, walau hebat macam mana perencanaan mereka, kita kena sentiasa yakin mereka tidak boleh lari daripada perancangan Allah. Ini berdasarkan ayat 30. Kalau tuan-tuan ada surah Yasin, tuan-tuan pasti tertanya-tanya mengapa Allah menyebut perkataan ibad, sedangkan cerita sebelum daripada ayat 30 membabitkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir kepada Rasul 3 orang. Tetapi kenapa Allah kata mereka hamba? Ya hasar, yang berjaya membunuh pejuang-pejuang Islam, mereka sebenarnya tidak melakukan melainkan mereka mempercepatkan ajal maut mereka sendiri. Mereka mempercepatkan pemergian mereka ke neraka Jahannam, ma'adallah. So kita kena ada rasa yakin kepada Allah bahawasanya Allah ada perencanaan ke atas musuh-musuhnya dengan hanya menggunakan perkataan al-ibad. Baik,